Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Bisnes Awani bersama saya Syarkawi Salahuddin. Yayasan Basmi Kemiskinan YBK dengan para penyelidik Institut Pengajian Sains Sosial IPSAS Universiti Putra Malaysia telah mengambil inisiatif dengan mengadakan seminar serantau berkaitan keperluan indikator pada 12 hari bulan Mei nanti untuk mengukur isu kesejahteraan subjektif masyarakat Malaysia yang boleh dijadikan sebagai antara petunjuk dalam pembinaan polisi pembangunan negara. Bagi membincangkannya dengan lebih lanjut bersama kita di studio ialah pengerusi seminar ini dan juga salah seorang ahli lembaga pemegang amanah YBK, Profesor Emeritus Datuk Dr. Sulaiman Mak Yassin. Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan dengan kami mengenai idea tercetusnya kerjasama antara YBK dan juga UPM terutamanya dalam membentuk dan juga mengadakan seminar ini, Datuk. YBK telah terlibat di dalam pembasaran kemiskinan selama 25 tahun dan telah sampai masanya untuk YBK sendiri untuk meluaskan lagi apa yang dimaknakan dengan kemiskinan itu, tetapi UPM pula berminat untuk membina indikator pengukuran kemiskinan, tetapi lebih meluas yang kita panggil sebagai indikator kesejahteraan ataupun well-being indicator. Mungkin apa yang akan dicapai ataupun apakah metodologi proses pelaksanaannya dan juga mekanisme mungkin dalam indikator ini dan apa objektif pada penghujung seminar ataupun indikator ini? Untuk seminar ini kita nak mewar-warkanlah, mewar-warkan satu cara pengukuran kesejahteraan yang lebih holistik. Dan kita akan mengutarakan satu cara mengukur, satu model yang dipanggil model YBK UPM yang memberi tumpuan kepada 12 dimensi. Dimensi untuk mengukur kesejahteraan itu. Dari aspek individunya, dari aspek sosial dan dari aspek fizikal dan alam sekitar. Jadi kita berharap bahawa dengan perbincangan yang diadakan di dalam seminar ini, instrumen pengukuran itu akan lebih mantap dan pembuat dasar dan juga pihak-pihak yang berwajib boleh menggunakan satu cara mengukur kesejahteraan. Contohnya juga baru-baru ini telah keluar maklumat berkenaan dengan negara-negara yang gembira ataupun happiness index, kan, dan negara yang termaju Switzerland, tapi Malaysia nombor 66 contohnya. Jadi di Malaysia pun saya rasa wajar untuk kita memulakan usaha untuk mengukur kesejahteraan itu sendiri dan bukan hanya bergantung kepada keluaran kasar negara dan juga purata pendapatan. Ya, itu mungkin secara ekonomi dari segi sudut ekonomi, tapi bagi kesejahteraan ataupun pengukuran kesejahteraan penduduk ni kita boleh ambil daripada individu, sosial dan juga persekitaran kita. Tapi kita bercakap mengenai situasi sosial pada masa sekarang ini, saya lihat ataupun kita boleh katakan bahawa betapa persekitaran sosial itu sebenarnya memberi kesan kepada pengukuran ini sendiri. Bagaimana, apa kata Datuk? Betul, sebab pengukuran kita ini sebenarnya kita menyelami apa sebenarnya yang dilakukan dan apa sebenarnya yang dirasai ataupun dialami oleh ahli masyarakat sebenarnya. Di dalam pengukuran kita contohnya, negeri Sarawak contohnya, dia punya indeks kesejahteraan sosial dia tinggi. Tinggi kerana masyarakat Sarawak lebih berhubungan di antara mereka, saling hormat dan harmoni di kalangan masyarakat itu tinggi. Satu lagi indeks contohnya adalah tentang indeks keselamatan. Indeks keselamatan adalah salah satu indeks yang tidak begitu tinggi lah. Jadi ini harus terus diawasi contohnya. Jadi kita bercakap mengenai seminar ataupun mengenai indikator. Mengapa perlunya ada indikator ataupun metodologi pengukuran untuk mengukur kesejahteraan subjektif rakyat Malaysia ni sebenarnya? Sebabnya seluruh dunia sekarang ini sudah bergerak kepada satu
cara pengukuran kesejahteraan yang lebih meluas, yang lebih holistik. Kita tidak boleh hanya bergantung kepada angka-angka, kerana angka-angka kadang-kadang dia tidak dengan sebenarnya mengukur keadaan individu dan keadaan komuniti itu. Sungguh pun mungkin kita punya purata pendapatan itu tinggi, tapi pada yang sebenarnya di kawasan-kawasan tertentu, daerah-daerah tertentu, kesejahteraan itu tidak begitu tinggi. Contohnya lah. Jadi pengukuran kesejahteraan itu kita percaya adalah lebih wajar. Apa agaknya langkah-langkah yang dilakukan oleh YBK dan juga IPSAS daripada UPM untuk mengubah serta menambah baik mungkin pendekatan untuk mengukur petunjuk kesejahteraan ini supaya usaha ini mengimbangkan sosial dan ekonomi kita? Kita bercadang supaya kita mengadakan kajian yang lebih jangka panjang. Mungkin daripada 10 ke 30 tahun. Dalam mana setiap tahun kita akan mengumumkan indeks kesejahteraan kawasan-kawasan tertentu di Malaysia. Dengan demikian kita akan dapat memantau keadaan kesejahteraan rakyat Malaysia, insya-Allah ya. Ini adalah penting kerana kita perlu untuk mengukur atau memantau indeks kesejahteraan itu secara jangka panjang. Mesti lebih pada 10 hingga 30 tahun ke 50 tahun. Contohnya kita telah pun merdeka 57 tahun. Tapi mungkin kita telah terhilang peluang untuk mengukur kesejahteraan sepanjang 50 tahun yang lepas. Datuk, mungkin di mana pada pandangan peribadi Datuk lah, mungkin di mana kedudukan Malaysia pada ketika ini berbanding negara-negara jiran ataupun negara maju yang lain? Malaysia berada pada tahap yang baik, saya rasa tahap yang baik. Kerana Malaysia walaupun kita menghadapi pelbagai cabaran sekarang ini, tetapi sebenarnya budaya di kalangan masyarakat Malaysia adalah begitu, saya rasa meyakinkan untuk terus kita bekerjasama dan terus maju, insya-Allah ya. Dan bercakap mengenai seminar yang akan bakal berlangsung pada 12 Mei nanti, siapa yang akan ada di sana dan siapa pula yang bakal menghadiri seminar kerjasama antara YBK? Lebih kurang 200 peserta akan menghadiri daripada pelbagai agensi. Dan juga pembentang Kerta Kerja kita telah undang juga mereka daripada Thailand, Indonesia, Filipina dan di Malaysia juga. Dan termasuk salah seorang pembentang daripada Bhutan. Negeri Bhutan ni ialah salah satu negeri yang telah menggunakan satu indeks dipanggil Gross National Happiness. Jadi dia mengukur kegembiraan. Bukannya dia mengukur keluaran kas negara. Tapi dia menggunakan kegembiraan sebagai satu indeks. Jadi saya rasa ini akan menjadi salah satu kerta kerja yang menarik perhatian peserta. Dan ia juga bakal disalurkan ataupun mungkin sampaikan kepada pengubal polisi dan pengubal dasar di negara ini untuk diguna pakai seterusnya mungkin. Ya, pada hujung seminar ini kita mengadakan resolusi seminar yang kita cadang untuk disampaikan kepada pihak-pihak tertentu ya. Alright. Terima kasih Datuk Prof Emeritus Dr. Sulaiman Mat Yassin, pemegang amanah Yayasan Basmi Kemiskinan dan juga fellow penyelidik utama di Institute for Social Science Studies atau IPSAS Universiti Putra Malaysia, kerana bersama dengan kami dalam Bisnes Awal ini membicarakan mengenai menjaki kesejahteraan dari kacamata komuniti Malaysia. Terima kasih Datuk kerana bersama Bisnes Awal ini. Dan jangan ke mana-mana, Bisnes Awal ini berehat seketika, kita akan kembali selepas ini.